Hari ini kamu diuji. Sebelum ini kamu berdemonstrasi, berkumpul, hasut rakyat, kononnya akan menggunakan RUU 355 ini nak memberi hukuman yang berat kepada rakyat. Kerana nak mengajar rakyat. Kerana nak biar supaya orang lain takut untuk melakukan kesalahan. Hari ini, kalau benar video itu adalah YB Ceklah, apa tindakan YB Mahzul? Apa tindakan YB Timbalan Menteri Agama? Saya sebagai wali hakim akan ikut ni. Ya. Saksi ada dengar tak saksi? Dengar. Saksi dua yang laki-laki ada. Dengar juga. Dengar deh. Saksi tapi lapor agak ikut ni. Bismillahirrahmanirrahim. Cuba rakyat lu nak jawab lagu ada. Aku terima nikah new. Gitu je. Tak apa dah. Okey. Pertama panggil begini tak apa. Okey, insya-Allah. Aku terima nikah new. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kerana masih menonton di channel YouTube Ambo Cemin Hasan, YouTuber rakyat. Jadi pada hari ini Ambo hanya nak tanya soalan kepada dua timbalan menteri daripada Parti Islam Se-Malaysia. Pada awalnya Ambo tidak berminat untuk campur tangan urusan jodoh orang ni. Tetapi apabila video yang tular, Ambo kira Satu Malaysia tular, dan ada penafian daripada Majlis Agama Naratiwat, jadi pada pandangan Ambo ini bukan soal gosip seperti dunia artis. Bukan seperti dunia artis, dunia gosip. Perkara ini telah pun melibatkan dua negara, antara negara Malaysia dan juga negara Thailand. Perkara ini telah pun menjadi sangat besar kerana telah melibatkan dua negara, bukan lagi dalam negara tetapi melibatkan dua negara, negara Malaysia dan juga negara Thailand. Kemarin Majlis Agama Naratiwat telah mengeluarkan satu kenyataan. Hal ini telah melibatkan dua negara, antara negara Malaysia dan juga negara Thailand, di mana Majlis Agama Naratiwat sedang membuat siasatan adakah benar seorang timbalan menteri daripada Malaysia berkahwin secara online menggunakan Tok Kadi ataupun imam daripada Thailand. Majlis Agama Naratiwat menafikan mengeluarkan CJ nikah secara online. Persoalannya, adakah CJ online yang tersebar di Facebook itu adalah palsu? Bagaimana pula dengan video yang dilihat menyerupai seorang timbalan Menteri Pertanian 2 yang juga merupakan setiausaha penghubungan PAS Negeri Kelantan? Adakah lelaki dalam video tersebut benar-benar YB Ceklah ataupun tidak? Yang menjadi persoalannya adalah YB Ceklah sehingga ke hari ini tidak mengeluarkan apa-apa pun kenyataan. Dan nama juga tertanya-tanya, di manakah rakannya yang juga merupakan timbalan menteri agama, YB Mahzul, yang juga merupakan ahli Parlimen Perkalan Chempah. Dulu kalau ada ahli PAS, penyokong PAS, pimpinan PAS, betapa sensitifnya PAS kalau mereka berkahwin menggunakan Tok Iman UMNO, mereka akan berkahwin lagi sekali pada malam hari. Sebagai contoh, kalau pagi tadi mereka berkahwin, akad nikah dengan juru nikah yang mereka katakan itu adalah UMNO, mereka anggap perkahwinan itu tidak sah dan mereka akan akad nikah sekali lagi dengan Tok Iman yang mereka percayai, ataupun dengan lebih tepat Tok Ime daripada ahli ataupun pimpinan PAS. Hari ini sensitif itu tidak ada, tetapi yang menjadi persoalannya, adakah YB Ceklah benar-benar lelaki yang dilihat seperti sedang akad nikah dengan juru nikah daripada Thailand? Adakah YB Ceklah berada di Malaysia ataupun berada di Thailand? Kalau YB Ceklah berada di Thailand, adakah YB Ceklah menggunakan pintu sempadan yang sah? Karena yang kita tahu, pintu sempadan masih ditutup. Itu yang jadi persoalan. Kalau YB Ceklah tidak berada di Thailand, adakah logik seorang SU Perhubungan PAS Negeri Kelantan berkahwin secara online menggunakan Tok Kadi ataupun juru nikah daripada Thailand? Adakah sah perkahwinan itu?
Ini yang saya tuntut. Timbalan Menteri Agama YB Mazrul mengeluarkan kenyataan pendirian negara Malaysia. Adakah berkahwin secara online menggunakan juru nikah daripada negara Thailand sah ataupun tidak? Kepada YB Mazrul, jangan makan gaji buta. Rakyat Malaysia tertanya-tanya. Jadi nyatakan pendirian negara, adakah perkara ini dibolehkan ataupun tidak? Kita bimbang perkara ini akan dilakukan oleh ramai lagi lelaki. Kepada wanita, minta supaya Timbalan Menteri mengeluarkan kenyataan. Adakah sesenang itu berkahwin? Adakah semudah itu berkahwin? Panggil dua saksi, angkat telefon ke juru nikah di luar negara. Adakah itu sudah sah? Kalau tidak sah, bagaimana pada perhubungan mereka? Ini dilakukan oleh ahli parlimen. Ahli parlimen yang sepatutnya berbincang soal undang-undang, membuat dasar, membuat polisi di dalam parlimen. Adakah ahli parlimen ini melanggar peraturan dengan sengaja hanya kerana nak berkahwin? Dalam keadaan rakyat dikurung, nak cari sebutir berah pun susah, kita dikejutkan dengan video yang dikatakan YB kahwin lagi. Yang dikatakan ada yang kata isteri ketiga, ada yang kata isteri yang keempat. Saya tak nak buat apa-apa kenyataan. Yang saya sekali lagi tegaskan, saya tak nak kata video itu adalah video chat lah. Saya tak katakan video itu memang betul-betul YB chat lah. Kerana negara kita sebelum ini telah pun dikejutkan dengan seorang lelaki sedang bermesra dengan lelaki yang menyerupai seorang menteri. Akhirnya pihak polis mengatakan video itu tulis tetapi kabur dan tidak boleh membuat pendakwaan. Jadi kita pun minta YB Chat lah menafikan ataupun mengesahkan adakah video yang menyerupainya itu adalah beliau ataupun tidak. Jika tidak, katakan tidak. Katakan ini konspirasi pihak Israel nak menjatuhkan Parti Islam se-Malaysia. Dan saya yakin, saya sendiri pun tidak akan buat tuntutan pihak polis supaya hantar video ini ke Amerika. Cuma kita nak dengar jugalah penafian daripada YB Chat Law yang mengatakan bahawa video itu bukan dia. Dan saya harap memang bukan dia, kerana pada pandangan saya sangat memalukanlah seorang yang ada jawatan dalam PAS Negeri Kelantan dan kini merupakan timbalan menteri kahwin secara senyap-senyap dan menggunakan juru nikah daripada Thailand, dan kini pihak Majlis Agama Narativa mengatakan tidak pernah membuat perkahwinan secara online. Saya sekali lagi mendesak supaya YB Chat Law mengesahkan ataupun menafikan video yang tular ini. Saya juga mendesak supaya Timbalan Menteri Agama yang dulunya kata nak buat RUU 355. Dalam RUU 355 adalah perkara nikah kahwin, pembagian harta, zina. Jadi kamu dah berdemo di Padang Merbuk nak melaksanakan RUU 35, nak memperkasakan undang-undang, nak beri hukuman yang berat kepada rakyat kalau melanggar peraturan. Nah hari ini, jikalau ada pelanggaran peraturan yang dilakukan oleh pemimpin kamu, adakah kamu akan menjatuhkan hukuman? Hari ini kamu diuji. Sebelum ini kamu berdemonstrasi, berkumpul, hasut rakyat, kononnya akan menggunakan RUU 355 ini nak memberi hukuman yang berat kepada rakyat. Kerana nak mengajar rakyat. Kerana nak biar supaya orang lain takut untuk melakukan kesalahan. Hari ini, kalau benar video itu adalah YB Chat Law, apa tindakan YB Mazrul? Apa tindakan YB Timbalan Menteri Agama? Yalah, kalau kita nak tanya Menteri Agama, dia sibuk. Dia sibuk sedang membagi makanan kepada rakyat yang miskin. Dia sibuk sedang menyusun pack. Jadi saya tanya Timbalan Menteri Agama yang juga merupakan, saya tak tahulah ketua cawangan ke, tetapi dia adalah ahli Parlimen Pengkalan Cepa dan dia mantan ketua pemuda PAS Bacok. Bagaimana dia datang Pengkalan Cepa itu satu cerita yang lain, tapi dia ahli PAS. Jawatan tertingginya dalam PAS saya tak tahu. Jadi saya sekali lagi mendesak supaya YB Chat Law menafikan, mengesahkan supaya perkara ini tidak lagi menjadi misteri. Ini bukan cerita artis, ini bukan cerita gosip-gosip artis. Ini melibatkan pimpinan, ini melibatkan hukum hakam. Saya bimbang rakyat Malaysia akan tiru perkahwinan online yang melibatkan dua negara ini. Yang kita tahu, perkahwinan di Golok memang terkenal. Tapi sebelum ini memang jasad, memang badan, memang pengantin pergi ke Thailand, sama ada melalui Pengkalan Haram ataupun melalui sempadan. Tetapi hari ini sempadan ditutup, Pengkalan Haram ditutup. Saya melihat video itu dan saya rasa video itu berlaku di Kelantan.
Tapi seperti mana yang saya katakan tadi, video macam-macam orang boleh buat. Konspirasi Amerika, konspirasi Freemason, macam-macam boleh buat. Jadi saya tak katalah video yang dilihat seperti YB Cik itu betul-betul Cik Loh. Tetapi ianya mestilah dinafikan oleh YB Cik Loh. Sebagai contoh mudah saja, dalam CJ perkahwinan itu dinyatakan waktu dan juga tarikh. YB Cik Loh keluarkan ketika itu dia berada di Kuala Lumpur sebagai contoh, sedang merasmikan ataupun sedang bercucuk tanam, ialah selaku Timbalan Menteri Pertanian 2, petani satu ibadah. Ini sudah cukup untuk meyakinkan rakyat bahawa YB Cik Loh bukanlah lelaki yang sedang bercakap dengan juru nikah daripada Thailand dan ada 2 orang saksi dan kita dengar macam mana nak kahwin, begini caranya, ajar sikit bagaimana nak akad nikah pun mudah saja. Jadi sekali lagi kepada YB Cik Loh, saya harap nafilah, jangan jadi dayus dengan senyap. Rakyat Malaysia menanti, adakah benar Timbalan Menteri di rakyat dikurung, Timbalan Menteri sibuk berkahwin? Jadi saya harap video itu bukan YB Cik Loh. Dan sekali lagi saya tegaskan kepada Timbalan Menteri Agama, jangan makan gaji buta, segerakan membuat kenyataan. Namun jika benarlah lelaki itu YB Cik Abdullah Nawi, apa pula pendirian Parti Islam se-Malaysia? Apa pula pendirian Parti Islam se-Malaysia Kelantan? Adakah mereka tidak akan buat apa-apa? Saya menunggu jawaban daripada YB Cik Loh dan YB Maksud. Terima kasih kerana menonton video ini. Sebarkan, dan kepada yang belum subscribe channel ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.